Dan okey, baik. Sebelum itu ada soalan? Tak ada soalan Kita terus jalan belajar Alright. Okey. Alright. Kita lihat. Okey, bermula dengan satu situasi yang berlaku di Eropah. Iaitu situasi apa? Perkembangan perindustrian. So, perindustrian yang berlaku di Eropah inilah menyebabkan British telah memerlukan bahan mentah yang mencukupi untuk menjamin pengeluaran hasil industri Eropah. Okey. Jadi, kemakmuran. Seperti mana yang cikgu maklumkan kepada korang semua, apa maksud kemakmuran? Kemakmuran maksud apa? Kemakmuran? Bab 4 ni. Ya, betul. Yes, betul. Okey. Kemakmuran maknanya kemewahan, kekayaan. Jadi oleh kerana kekayaan negeri-negeri Melayu yang kaya dengan biji timah inilah mendorong British berusaha meluaskan kuasa ke Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Tidak, Nabil Hadif. Sebenarnya kemakmuran maksudnya kemewahan, bukan kesejahteraan. Bukan. Makmur maksudnya mewah atau kaya. Yes. Boleh rujuk pada Dewan Bahasa dan Pustaka punya kamus Confirm. Yes. Okay. Jadi, bila kita fikir macam ni kan, oh okey, kemakmuran negeri-negeri Melayu yang kaya dengan biji timah ni lah mendorong British datang. Maksudnya apa? Maksudnya negara kita kaya. Diorang yang miskin. Jadi asal belagak sangat itulah. Jadi diorang yang miskin, diorang perlukan bahan mentah kita. Jadi untuk apa diorang punya bahan mentah? Diorang perlukan untuk ni industri perindustrian ini. Diorang buat banyak mesin dan juga banyak produk-produk daripada tin makanan, tin minuman semua diorang buat. Jadi waktu ini diorang perlukan banyak biji timah. Tin minuman, tin makanan kan dibuat daripada biji timah. Kan? Jadi biji timah tu kat mana nak dapat? Tanah Melayu lah. Mana lagi? Jadi sebab itu diorang pun sanggup datang sini. Untuk apa? Ambil biji timah kita. Tak malu. Tapi kenapa sekarang kita yang miskin, cikgu sedih? Okey, baik. Sebenarnya kita tak miskin. Nur Farisha, okey, pembetulan pembetulan kepada semua. Sebenarnya kita tak miskin. Kita kaya. Kita kaya, okey, tapi kita kaya kita dengan sederhana. Kita kaya dengan bahan mentah. Kita kaya dengan budi bahasa. Kita kaya dengan adat istiadat. Kita kaya dengan rakyat yang berbilang kaum. Mana nak dapat negara macam ni? Tell me. Mana nak dapat satu negara yang semua makanan ada di sini? Tell me. Makanan Melayu ada, makanan Cina ada, makanan India ada, Jepun ada, Korea ada. Okey, makanan Belanda. Semua sedap-sedap pula tu. Mana nak cari? Kalau korang pergi Korea, sebab sekarang ni kan orang suka Korea kan. Pergi ke Korea, kau nak jumpa nasi lemak? Memang tak lah. Kau pergi Korea, jumpa roti canai? Memang tak lah. Jadi, mana nak dapat? Inilah dia. Nampak? Kak Mamak, nasi kandar ada, nasi goreng Cina pun ada. Ni, nasi goreng USA, korang pergi USA, tak ada nasi goreng USA. Pergi USA, tanya, sini ada nasi goreng USA? Tak ada. Nasi goreng USA ada kat sini. Mi Bandung, pergi ke Bandung. Ada mi Bandung? Tak ada. Mi Bandung kat sini. Jadi digelak Mak Saleh je. Betul. Jadi kita ni, ya Allah, Akbar kan. Kaya kita ni sebenarnya. Tapi kita kaya, tapi kita what lack, what peace. Kita what lack, what peace. Lack lah kan. Tak payah tunjuk-tunjuk, lack lah. Jadi itu sebenarnya. Kenapa? Bagus soalan Ali Farhan. Kenapa panggil nasi USA? Bagus. Sebenarnya US itu merujuk apa tahu? Udang, sotong dan juga ayam. Sebab tu USA. Nampak? Nasi goreng USA, udang, sotong dan ayam. Serius tak? Dah. Jangan cerita pasal makan. Kalian tak belajar lapor. Kang ada yang ketelan kang. Okey. Jangan.
Jangan cerita pasal makan dalam kelas okey, baik, jom. Okey. So, Aidan kata saya tengah makan nasi goreng kampung ni. Tak apa. Engkau makan nasi goreng kampung, nanti cikgu order. Nasi goreng kampung, kampung lebih. Boleh Nasi goreng kampung, kampung lebih. Jom. Okey. Kita lihat strategi British meluaskan kuasa di negeri-negeri Melayu. Okey, apakah strateginya? Strategi British untuk menguasai, luaskan kuasa negeri Melayu ni. Pertama, manipulasi. Okey. Yang kedua, desakan dan ugutan. Yang ketiga, perjanjian dengan pembesar tempatan. Yes, kalau kita lihat sini, ya Allah, kan, sanggup diorang guna manipulasi, maknanya mengambil kesempatan. Kemudian ada desak dan ugut. Kurang ajar betul. Dan perjanjian dengan pembesar tempatan. Macam mana ni? Jom kita tengok. Okey, kita lihat strategi manipulasi. Kita tahu manipulasi maknanya mengambil kesempatan secara bijaksana. Mengambil kesempatan. Jadi, suasana yang tidak stabil dan kekacauan yang berlaku di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan inilah yang sebenarnya membuka peluang kepada British untuk melaksanakan strategi manipulasi dengan memberi bantuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membolehkan British luaskan pengaruhnya. Okey. Jadi sebenarnya di negeri-negeri itu sendiri, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, berlaku ketidakstabilan, berlaku ketidakamanan. Berlaku kita kata sebagai tidak ada perpaduan. Sebab tu kan, kalau kita ada masalah dalam negara, jangan diheboh-hebohkan. Jangan pergi mencari bantuan luar. Takut nanti bantuan luar tu ambil kesempatan kepada kita. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Nampak? Jadi jangan suasana yang tak stabil dan kekacauan inilah punca British mengambil peluang untuk masuk ke dalam negara kita. Dan kita lihat strategi manipulasi British di Perak. Kita lihat dulu di Perak bagaimana dia melakukan strategi ini. Baik. British mengambil peluang menguasai Perak apabila berlakunya kekacauan, berlakunya kekacauan di Perak. So, kalau kita lihat iaitu kekacauan ini, kita boleh highlightkan kekacauan ini. Dan Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu Sir Andrew Clark telah mengambil peluang ini untuk campur tangan dan bertindak sebagai orang tengah untuk tamatkan kekacauan di Perak. Konon-kononnya lah nak tamatkan. Tapi rupanya ambil kesempatan. So, apa alasan British sebenarnya untuk apa? Dia kata apa? Kami sebenarnya nak selamatkan rakyat Perak daripada keadaan kucar kacir. Dia kata. Kita tengok kekacauan di Perak disebabkan apa? Inilah dia. Perang larut dan juga perebutan takhta Kesultanan di Perak. Allah, malunya. Dalaman tu sendiri yang ada masalah. Jadi orang lain ambil kesempatan. Macam mana tu? Jom kita tengok. Perang larut 1861 hingga 1874. Perang larut di Perak. Larut tu maksudnya nama tempat di Perak. Ngah Ibrahim. Kalau kita lihat nama ni, Ngah Ibrahim, telah membawa masuk ramai pelombong-pelombong Cina untuk memajukan perlombongan bijih timah. Sebab pelombong-pelombong Cina ni diorang rajin. Kemudian diorang ni tahu bagaimana untuk melombong bijih timah dengan lebih banyak. Jadi, bila pelombong-pelombong Cina ni Ngah Ibrahim bawa masuk semua kan, kemudian mereka ni datang berpuak-puak tau. Ada geng-geng kongsi gelap. Ada geng ini, ada geng itu. Jadi, ada dua kumpulan, iaitu kumpulan Gihin dan juga kumpulan Haisan. Bergaduh untuk mempertahankan hak dan kepentingan masing-masing. Dan hingga tercetusnya perang
perang larut. Tak tahulah macam mana dia bergaduh, tapi confirm kalau dah dua-dua ni datang daripada negara China, ada kemungkinan besar kedua-duanya berkungfu lah ni. Berkungfu kedua-duanya, wata. Berkungfu. Gihin dan Haisan ini bergaduh. Masalahnya dia orang dua-dua ni, dia orang ni pelombong Cina. Tapi bila dia orang pelombong, dia orang sibuk bergaduh, jadi mereka tak dapatlah keluarkan biji timah. Betul tak? Sibuk bergaduh. Kan? Macam Ip Man gaduh dengan Jackie Chan. Ip Man gaduh dengan Jackie Chan. Kan? Habislah. Siapa yang nak kerja? Kan? Semua tengah bergaduh. Jadi ini telah menjejaskan perdagangan biji timah di negeri-negeri Selat. Jadi orang-orang pelabur-pelabur Eropah yang memang dah biasa beli biji timah kan daripada dia orang ni, pelabur Eropah dan pedagang negeri-negeri Selat ni, dia rasa macam aduh putus pula lah, tak dapat lah pula stok biji timah. Sebab apa? Pelombong-pelombong Cina tu tengah bergaduh. Kan? Tak boleh nak ambil biji timah. Dia orang sibuk bergaduh. Jadi ini menyebabkan pelabur Eropah dengan pedagang negeri Selat kata apa? Kita kena bagi tahu British ni. Dia orang kata apa? Okay, British, okay, tolong campur tangan. Okay, tolong masuk campur. Bagi dia orang settle. Untuk apa? Kami nak melindungi pelaburan kami ni. Dalam perlombongan biji timah. Kami dah beli kapal-kapal besar. Kami dah beli mesin-mesin yang besar untuk mengeluarkan produk-produk daripada biji timah. Untuk biji timah pula tak ada. Aduh, macam mana ni? Kami dah keluar modal banyak ni. British, kau tolong settlekan kat Perak. Nampak tak? Kamu boleh imagine tak? Ush. Kan? Waktu itu, hanya British sahaja yang memang kuasa besar. Jadi diorang kata, British kau tolonglah settlekan. Kalau tidak, teruk kita orang ni. Tak dapat stok biji timah. Itu masalah perang larut. Betul lah Fariba. Mangkuk betul. Jadi itu yang pertama. Masalah perang larut. Perang larut. Yang kedua, iaitu masalah sistem penggiliran pewarisan takhta Perak. Masalah juga. Perak ni, dia amalkan sistem penggiliran dalam pewarisan Kesultanan Perak. Kalau ikutkan beginilah dia punya giliran dia, iaitu apa tahu? Sebenarnya, kalau ikut giliran, mula-mula, raja kecil, sultan kat sini kan. So, sultan jadi raja, pemerintah, dan kedua-dua ni, raja muda dengan raja dihilir ni adalah bakal-bakal sultan. Macam tu. So, apabila raja dihilir dengan raja muda ni, selepas sultan tak ada, sultan mangkat, maka raja muda ni akan naik menjadi sultan dan raja dihilir akan naik menjadi raja muda. Itu sepatutnya. Tau. Jadi masalahnya sistem ini berlaku pada abad ke-19, berlaku krisis tahta. Sebab krisis kerana apa? Sistem penggiliran ini tidak dipatuhi. Dah buat undang-undang kenapa tak ikut? Ni. Dah buat sistem kenapa tak ikut? Tidak dipatuhi. So kita lihat selepas kemangkatan Sultan Ali, maknanya Sultan Ali, Sultan pemerintah tu mangkat, Raja Ismail, iaitu sebagai Raja Bendahara, dilantik sebagai Sultan. Dan beliau ni mendapat sokongan pembesar Hulu Perak, termasuklah Ngah Ibrahim. So, dia adalah Raja Bendahara. Raja Bendahara di bawah tu tau. Jadi, kalau kita lihat, Raja Yusof, seorang lagi. Raja Yusof, iaitu Raja dihilir, menuntut haknya sebagai sultan setelah lama diketepikan. So raja dihilir, Raja Yusof, dia nak naik jadi raja muda tapi tak dapat. Jadi kata apa? Kami nak naik jadi sultan pula. Jadi itu jadi satu masalah. Kemudian Raja Abdullah pula, iaitu raja muda, raja muda tu tidak ditabalkan menjadi sultan sebab tidak hadir ke upacara pemakaman Sultan Ali. Macam pernah berlaku je. Betul tak? Sebab dia tak hadir,
dia tak dapat jadi sultan. Yes, betul Wusko. Kan bab 2. Ya Allah, korang memang hebat lah kan. Bagus. Iaitu apabila kita ingat lagi kan yang Sultan Johor, Sultan Abdul Rahman, dia meninggal dunia. Dia ada anak 2 orang, iaitu Tengku Husin dengan juga Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman. So Tengku Husin tak dapat datang semasa pengebumian tu. Jadi yang kedua tu, yang kedua tu iaitu Tengku Abdul Rahman, dia dilantik menjadi Sultan Abdul Rahman. Dah abang yang sulung tu bawa diri mengajuk. Yes, betul Imanina, ada kat Pahang. Sama rupanya kat Perak ni. Iaitu apa? Kita lihat Raja Abdullah tak ditabarkan jadi sultan sebab apa? Tak hadir. Jadi siapa suruh tak datang? Nampak? Dah 2 kes dah ni. 2 kes maknanya apa? Sekali tak datang, maksudnya apa? Hilang negeri. Hilang tahta. Macam korang. Sekali tak masuk kelas online Cikgu Rafi, macam hilang satu bab lah. Kan? Stres juga. Betul tak? Ada kaitan ke? Macam tak ada kaitan je. Okey, baik. Jadi, kita lihat di sini. Susah kan nak catch up? Yes. Okey, betul. Sikit lah kan? Iya. Mau taknya. Kalau korang tak masuk kelas, nanti korang kena tengok video, betul? Bila tengok video, korang masih macam, tengok video, dengar, okey. Tapi bila korang masuk kelas, live secara macam ni, korang akan, wah, yes, betul. Tak feeling, yes. Bila masuk kelas ni baru feeling. Lagipun korang bukan rajin baca. Direct je cakap. Korang bukan rajin baca. Korang rajin dengar, betul. Korang cuma rajin dengar je. Dengar je. Kan? Korang tak rajin baca, korang rajin dengar. Kantoi. Kan? Yes, betul. Tak apa. Tahu-tahu lah. Tak apa. Itu, yes, itu sebenarnya kita mengakui, betul lah. Aku sebenarnya kan tak suka baca, tapi aku suka dengar. Okay. So, ramai yang macam tu. Don't worry. So, tugas cikgu, sampaikan. Korang tanya lagi, aku sampaikan. Korang tanya lagi, aku sampaikan lagi. Macam itulah. Yes, senang nak story kat orang. Betul lah. Bagus. So, kita lihat baginda mendapat sokongan pembesar Huilir Perak seperti Datuk Maharaja Lela. Maknanya di sini ada beberapa watak yang penting. Raja Yusof dengan Raja Abdullah. So, Cikgu Raja Abdullah tu tak datang sebab apa? Sebab sebenarnya Raja Abdullah ni ada masalah. Dia ada masalah kewangan. Dia berhutang. Bila dia berhutang, dia tak naklah datang. Sebab apa? Sebab dia takut nanti hutang dia dituntut. Macam itulah. Betul? Saya betul. Okay. Jadi, Andrew Clark ini telah menyokong Raja Abdullah dan menyatakan kesediaan British untuk membantu mengesahkan Raja Abdullah sebagai Sultan Perak dan menamatkan persengketaan pelumbung Cina demi mewujudkan keamanan di Perak. Saya soalan dia tu pun saya tak baca buku tadi kan. Ya ke? Yes. Wah, Faribah, dia kata saya explain panjang dekat cikgu sekolah saya soalan dia tu. Saya tak baca buku tapi dengar je Cikgu Rafi punya kegeraman itu. Okey. Okey, bagus. Maknanya apa? Sampai ilmu itu kepada kamu. Sampai perasaan itu, perasaan marah tentang perjanjian Belanda dan juga British kepada kamu. InsyaAllah ilmu itu bermanfaat untuk kamu. Terbaik, Faribah. Okey, baik. Jadi kita lihat macam member hutang. Yes, betul Anas. Kita tengok sistem penggiliran. Kalau ikut sistem ni, inilah dia. Okey. Confidence sikit tiba kalau cikgu tanya. Okey, baik. So, kalau kita lihat di sini sebagai contoh, ini Sultan. Okey, Sultan Muhammad Shah. Okey, sepatutnya Raja Jaafar naik menjadi Sultan. Okey, Sultan Jaafar. Jadi Raja Ali dia naik jadi Sultan Ali. So, semasa Raja Jaafar naik jadi Sultan, Raja Ali ni daripada Raja Bendahara, dia jadi Raja Muda. Kemudian bila Sultan Jaafar itu tidak ada, dia digantikan dengan Sultan Ali. So,
Dekat sini problem. Di mana apa tahu? Raja Abdullah, Raja Dihilir ni, dia telah cross line kepada Raja Ismail, di mana dia cross line, dia pergi cross line pergi jadi Raja Muda. Sepatutnya Raja Ismail lah naik ke Raja Muda dulu. Tapi Raja Abdullah ni cross line pergi ke Raja Muda. Jadi kemudian Raja Ismail kata apa? Tak boleh, kau dah cross line, aku cross line kau balik. Raja Ismail pun naik pergi jadi Sultan. Sekarang Raja Abdullah statik kat sini. Raja Abdullah kata apa? Bukan aku ke? Dah. Masing-masing berebut. Masing-masing berebut. Macam race lah. Ya, begitulah nampak gayanya. Nampak tak? Itulah berebut. Crossline Sultan terus baik. Itu di antara dia orang lain. Berebut nak jadi Sultan. Betul. Jadi ini pun dah tak dipatuhi. Macam mana? Itu bermasalah. Jadi kita lihat itu kes-kes yang berlaku. Ingat dua sebab kenapa Perak dicerobohi ataupun diluaskan kuasa oleh British kerana dua. Dua faktor iaitu Perang Larut dan juga sistem penggiliran. Maknanya perebutan takhta Kesultanan Perak. Right. Kemudian apa yang berlaku di Sungai Ujong iaitu Negeri Sembilan. Baik, Ana Zainal, bagus. Baik. Sebenarnya sekarang ini masih lagi keturunan raja-raja. Sebenarnya dia orang ni tak kira lah sama ada sultan ke, raja muda ke, raja bendahara ke, raja dihilir ke. Dia orang ni semua adik-beradik keturunan raja. Dia orang bukan bendahara. Dia orang semua ni keturunan-keturunan raja, anak-anak raja semua. Jadi dia orang je yang boleh memerintah negeri Perak. Dan untuk pengetahuan kamu, negeri Perak inilah satu-satunya negeri yang masih berketurunan Sultan Melaka. Sampai sekarang ni Sultan Perak yang ada sekarang ni adalah berketurunan dengan Sultan Melaka. Selangor tak? Selangor sebenarnya dia berketurunan Daing Merewah, iaitu yang di Pertua Bugis di Johor. Kalau tak cukup anak atau tak ada anak, Ali Farhan tanya soalan cepu emas lah. Kalau tak cukup anak atau tak ada anak, kahwinlah. Dapat anak. Apalah kau ni? Baik, terusnya. Okey. Kalau tak cukup anak, tak ada anak, maka diserahkan kepada adik dia lah. Kepada adik-adik beradik dia. Baik. Manipulasi British. Di Sungai Ujong. Baik. Di Sungai Ujong ataupun di Negeri Sembilan ada dua sungai yang penting iaitu Sungai Linggi dan juga Sungai Ujong. Baik. Sungai Linggi ni adalah laluan penting yang menghubungkan Sungai Ujong dengan kawasan-kawasan sekitarnya. So, kalau kamu berkuasa ke atas Sungai Linggi, maka kalau kamu para pembesar boleh memungut cukai daripada pedagang-pedagang biji timah. Sebab pedagang-pedagang biji timah dia akan hantar biji timah itu melalui sungai. Dan hantar ke mana? Hantar ke Melaka. Sebab Melaka pelabuhan. Jadi dihantarlah ke Melaka. So, penting untuk menguasai Sungai Linggi itu. Masalahnya, ada pembesar. Kalau jatuh dalam sungai macam mana? Kalau jatuh dalam sungai, dia tenggelam. Tak pernah lagi kalau kalau katakan biji timah jatuh ke sungai, dia timbul. Tak. Kalau jatuh sungai, memang tenggelam. Kau nak cerita apa sebenarnya ni, Adam? Okey, baik. So kita lihat persaingan pembesar. Kod dia terbang ke? Tidak lah terbang. Dia orang tak ambil ke? Tak. Baik, kita lihat persaingan para pembesar. Masalahnya di Sungai Linggi ni ada dua orang pembesar yang berebut nak pungut cukai di Sungai Linggi. Aduh, berebutlah pula. Iaitu kat mana? Siapa? Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar dan Datuk Muda Linggi.
bersaing untuk mengawal pungutan cukai di Sungai Linggi. Allah, inilah kalau kejar harta, yang duniawi, semua duniawi. Cuba ingat-ingat akhirat lah kan. Kan, ingat akhirat. Kalau dapat kat cikgu pun cikgu nak juga kan. Okey. Baik. Ini semua dunia. Dunia. So, Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar, Datuk Muda Linggi berebutlah nak pungut cukai kat situ. Jadi bila berebut, bersaing-saing tu, ini menjejaskan perdagangan di negeri-negeri selat. Sibuk masing-masing nak minta bayaran. Jadi terjejaslah perdagangan. Apalah korang ni? Jadi itu yang berlaku. So bagaimana British manipulasi? Nampak tak? Pak gambar patu tu kan dia buat apa? Dia buat macam tu. Okey, bagus soalan Faribah. Cikgu, why Sultan tak menangani je isu itu? Okey, harus diingat bahawa sebenarnya Sungai Ujong dia menggunakan adat pepatih. So bila adat pepatih dia tak ada sultan, dia panggil Yang Tuan Besar. Dia tak pakai sultan. Yes. Nampak tak? Jadi dia ada pembesar-pembesar daerah, yang di-Pertuan Besar Daerah, yang di-Pertuan Besar Daerah macam tu. Jadi di sini kita lihat British telah memanipulasikan persengketaan itu dengan nampak tak? British dia choose tau. Dia choose pihak mana yang dia nak bagi bantuan. So British memberi bantuan ketenteraan kepada Datuk Kelana supaya apa? Dapat mengalahkan Datuk Shah Bandar. Haras Zuhair, kau jangan choose I choose you, you choose I. Kan? I choose you sekarang baru you tahu. Okay, baik. Why like that? So, I choose you then baru tahu. Jangan choose. Okay, baik. Oh my God. I kill you. Right. So, manipulasi British. Okay, maknanya British mengambil kesempatan dalam konflik ini dan mereka telah berjaya meletakkan Sungai Ujong yang kaya dengan biji timah di bawah kekuasaan British. What happened? Sebenarnya bila British bantu Datuk Kelana, confirm lah Datuk Kelana menang. Datuk Kelana berperang dengan Datuk Shah Bandar, confirm lah Datuk Kelana menang sebab dibantu oleh British. Jadi bila dah dibantu oleh British, Datuk Kelana kenalah memberi balasan atas jasa yang diberi oleh British. Maka Sungai Ujong yang kaya dengan biji timah diberi kepada British. Di bawah kekuasaan British. Itu jam bila kita dengar, kita rasa macam apa tak? Rasa tepuk dahi je. Bodoh yang bagi tu buat apa? Macam itulah contohnya kan. Kan. Pandai gila. Yes kan. Geram dia buatnya kan. Kita pula yang bila baca sejarah kan. Aduh kan. Gaduh pasal nak sungai dah dapat kena bagi British. Kita pun tepuk dahi. Aduh kan. Itulah. Kena ingat peristiwa-peristiwa macam ni bukan semata-mata kat sana saja berlaku tau. Zaman dulu saja. Ada kemungkinan akan berlaku di negara kita juga. Sebab tu kita kena belajar sejarah supaya dapat berhati-hati. Hati-hati. Okay. Baik. One mistake can destroy everything. Yes. So, kita lihat pula. Okay, apa yang berlaku iaitu gunakan satu lagi. Okay, kita lihat desakan dan paksaan. Strategi British menggunakan desakan dan paksaan kepada raja-raja Melayu untuk menerima perlindungan British. Wow. Sampai satu tahap British berani untuk mendesak dan memaksa raja-raja Melayu. Yakinnya kamu, beraninya kamu. Contoh. Jadi berani dia orang. Kita dengan raja-raja Melayu, ampun tuanku. Sembah patik harap dia ampun tuanku. Dia orang main desak-desak, tuanku tak nak, tuanku kena. Kan? Tuanku tak ambil, siap tuanku. Boleh paksa-paksa Sultan tu. Hush, memang kurang ajar tu. Tak beradab langsung. Kita lihat, desakan British di Selangor. Di mana kita lihat ya? Desakan British di Selangor. Otak tercicir. Kau ni Haras, apa masalah kau?
Otak tercicir kat mana? Sangkut dekat lutut ke macam mana? Ke kat buku lali? Kau ni kan aduh yai. Baik. Desakan British di Selangor. British terus mencari alasan setelah gagal memujuk Sultan Abdul Samad menerima perlindungan ketika memberi bantuan ketenteraan untuk menamatkan Perang Kelang. Dia gunakan taktik desakan. So, apa yang berlaku di Selangor sebenarnya ada dua yang berlaku, iaitu pertama sekali, yang ini kamu kena take note. Yang pertama sekali yang ini, ia berlaku rompakan kapal dagang British. Di mana? Di perairan Kuala Langat. Dalam pelayaran dari Pulau Pinang ke Melaka, kapal dagang British kena rompak lah. Itu katanya British. Dia kata kapal dagang tu dirompak, entah ya entah tidak, entah ya dia yang rompak diri dia sendiri. Mana kita tahu? Betul tak? Kan? Bukti pun tak ada. Itulah. Kemudian satu lagi, serangan rumah api Tanjung Rakado. Kamu tahu tak, Tanjung Rakado tu ada satu rumah api diserang. Dan itu telah menjejaskan keselamatan Selangor. Kalau ditanya Tanjung Rakado tu kat mana cikgu? Alah, Tanjung Rakado tu sekarang ni Tanjung Tuan. Yang dekat tepi Port Dickson tu. Port Dickson tu, kemudian ada tanah menganjur macam tu kan. Tanjung tu, kemudian ada rumah api kat atas tu. Itulah Tanjung Rakado. Tepi ni Port Dickson tu je. Kau mandi-mandi kau nampak, tu Tanjung Rakado. Tanjung Tuan sekarang ni. Rumah api kat situ kena serang. Jadi dengan dua alasan ini, so peristiwa ini telah digunakan oleh British untuk apa? Untuk mendesak Sultan menerima perlindungan dengan alasan, tuanku gagal mewujudkan keselamatan di perairan Selangor. Jadi tuanku memerintah bagus, tapi tuanku gagal mengekalkan keamanan di perairan. Kapal kami, kapal British kena serang. Rumah api di Tanjung Rakado pun kena serang. Apa ni cerita ni? Apa ni tuanku? Tuanku mau tak mau, tuanku kena terima juga penasihat. Tuanku mau tak mau, tuanku kena terima seorang residen British kami. Supaya kami akan membantu untuk menjaga keamanan. Sultan pun macam mana ni? Kan? Kalau Sultan kata, tak boleh, kami tak nak. Nanti British kata apa? Tuanku sendiri pun tak boleh nak kawal keamanan negeri. Macam mana tuanku nak merintah negeri? Tak apa, kami bantu. Kan? Jadi Sultan no choice. Okeylah, terpaksalah terima. Nampak? Tak balik Ya. Boleh kan Sultan tu tak bagi dia untung? Boleh. Okey. Betul, boleh, tak ada masalah. Tapi sebenarnya oleh kerana British dah mendesak, jadi sebab itu mau tak mau Sultan Selangor. Okeylah, okey. Terpaksa terima. Begitu juga yang berlaku di mana? Iaitu di Pahang. Kalau kita lihat di Pahang ya, sebenarnya dekat Pahang, British tak ada alasan. Abang tunggu Abang Cas tadi. Abang tak main lagi tadi. Kamirul. Kamirul kan? Sian kau. Kan? Okey. Jadi, okey. Kita lihat. Masalah okeylah tu memang sampai sekarang berlaku. Itulah pasal. British sebenarnya tak ada alasan nak masuk ke Pahang. Okey, untuk campur tangan tu memang tak ada alasan. Sebab apa? Tak ada kekacauan pun kat Pahang tu. Sebab Sultan Ahmad, iaitu Sultan Selangor ni, Sultan Pahang ni sangat berhati-hati dalam berunding dengan British. Very careful. Tapi Sultan Abu Bakar, iaitu Sultan Johor, telah membantu British untuk pujuk Sultan Ahmad menerima wakil British. Yalah, sebenarnya Sultan Ahmad dengan Sultan Abu Bakar tu dia ada kena-mengena. Lebih kurang macam sepupu macam tu lah. Jadi Sultan Abu Bakar kata, kau ambil je lah wakil British ni kan. Ambil je lah, dia pun bukan nak buat apa. Jadi kita lihat Kemudian
kematian Goh Hui. Goh Hui ni dia kata rakyat British. Nama Cina, Goh Hui. Tapi British kata, oh tu kan rakyat kami. Okey, kematian itu pula berlaku di kawasan Istana Pahang. Membolehkan British mendesak Sultan dengan alasan Sultan tidak mampu untuk mewujudkan keadilan dan ketenteraman awam. Nampak tak? Ceritanya, tup-tup, pam. Besok pagi, uish, tersebar kabar angin bahawa seorang warga British, okey, bernama Goh Hui ditemui mati di tepi istana. Tak tahu apa hal. Kena bunuh ke apa ke tak tahu. Tapi jumpa di tepi istana. British datang. British kata apa? Dekat Sultan. Kami kena letak seorang residen kat sini sebab nampaknya tuanku tidak mampu menjaga keamanan negeri ini. Apa buktinya? Lihat, warga negara kami telah ditemui mati di kawasan perkarangan istana tuanku. Maknanya tuanku tak mampu nak menjaga keamanan. Tuanku harus menerima seorang residen daripada kami. Okey, untuk menjaga keamanan negeri ini. Sultan Ahmad, apa aku nak buat ni kan? Sebab dah kena. Yes, dah kena macam tu. So, okeylah, aku terimalah. Jadi itulah yang berlaku di mana? Di Selangor dan di Pahang, iaitu didesak untuk menerima penasihat British. Ini kan, kalaulah kita ni sebenarnya tahu cerita ni macam ni kan, okey, kalau kita ada pada waktu itu, dia cakap macam tu kan, kita rasanya macam nak terus bangun datang kat dia, kita lempang dah tak? Dish. Kau apa kau merepek ni? Macam tu kan. Lempang kau punya kan. Jadi rasa geram je kan. Suka hati je kan. Jadi itu kemarahannya. So, satu lagi strategi diorang iaitu apa? British. Strategi perjanjian. Ini memanglah perjanjian ni kan. Tak nak cakap apalah. British ni memang asyik berjanji. Kasus saya 7 Cikgu Rafi. Okey, baik. Bagi mengukuhkan kuasa, British pandai. Okey, tuanku dah terima kan? Tuanku terima penasihat British kan ataupun residen. Okey, so sekarang kami nak supaya tuanku, kami nak buat perjanjian dengan tuanku. Adakan perjanjian dengan pemerintah tempatan untuk menerima pengaruh British dalam pentadbiran negeri Melayu. Tuanku terima ya sebagai untuk menerima seorang residen British. Okeylah kan, better terimalah. Okey. Ni kami pihak British kami buat satu perjanjian yang mana tercatat di sini bahawa tuanku akan menerima seorang residen British. Okey, sila sign. So British pun sign, Sultan pun sign. So bila sign, maknanya apa? Tak boleh lagi dah. Sebab perjanjian tu dah berlaku. Terpaksalah juga menerima. Nampak tak? Hati-hati bila macam kamu nak sign sebarang perjanjian, sebarang surat, hati-hati. Takut disalahgunakan. Penting tanda tangan kamu tu. Ya. Syed Nabil, bukan sial sign di sini. Sila sign di sini. Bukan sial. Ejen kau ni lain macam kau ni kan. Okey. Baik. Baik. Dia tulis sial sign kat situ. Cikgu cakap, asal sial? Oh, sila. Typo lah tu. Teruk benar typo kau ni. Baik. Okey. Idea terbaik bila kita sign. Dia tak apa, cikgu faham memang. Tak boleh bayang kalau typo tu disebut dalam perbuatan. Sial sign sini. Sial sign sini. Jadi kau tak silap typo. Sila sign sini. Mau berperang terus tu kan. Okey. Baik. Alah, hai korang ni kan. It's okay, Syed Nabil. We're just joking lah. Okay, baik. Alright, so kita lihat. Baik, perjanjian pertama. British dengan negeri Melayu ialah
perjanjian dengan pembesar Perak di Pulau Pangkor yang dikenali sebagai, ingat nama ni, Perjanjian Pangkor 1874. Diikuti dengan perjanjian-perjanjian yang berlaku di Sungai Ujong, Selangor dan juga Pahang. Yes. Okay. So Faribah kita, cikgu saya teringat tahun lepas saya jadi MC, nama ustaz tu saya tersebut Benti instead of Ben. Serius semua orang gelak. Ya betul. Betul. Memang typo sangat bahaya. Memang typo sangat bahaya. So hati-hati. Okay. Tak pasal-pasal. Contohnya kau sebut pengetua tu, nama pengetua Encik Abdul Rahman kan. Encik Abdul Rahman. Ya, kita perkenalkan pengetua kita iaitu Encik Abdul Rahman binti Abdul Rahim. Dah tak pasal-pasal kena gelak. Kan. Nah ya kan. Okay. Oh ya ke? Lagi bahaya dari sign kan. Sebab semua orang dengar kan. Lagi bahaya. Hati-hati Okay. Baik. Kena buang sekolah kot. So kita lihat. Perjanjian Pangkor 1874. Apa cerita? Okay. Pak Karim tu bukan Karim Medit. Karim Benzema. Okay. Dalam perjanjian Pangkor 1874, okay, di antara British dengan Perak, Andrew Clark telah memanggil, ini cara British settlekan dia punya ni masalah. Andrew Clark panggil Gihin dan Haisan, dua kongsi gelap gangster ni. Panggil Gihin, Haisan, mai sini. Kan. Dia kata, lu pegang lu punya KL, lu pegang lu punya Taiping, gua pegang gua punya Kuala Kangsar. Lu mari sini, lu. Nampak. Kan? Lu langsi, lu mati. Contohlah. Okey, jadi Andrew Clark memanggil Gihin dan Haisan untuk menamatkan perselisihan faham. Kemudian sebab ada dua isu kan, perang larut dengan juga perang larut dan juga perebutan takhta. Jadi pembesar-pembesar Melayu yang bertelagah iaitu Raja Abdullah, Ngah Ibrahim, dan Datuk Sagor dipanggil untuk berunding di Pulau Pangkor. Namun Sultan Ismail dan Raja Yusof tidak menyertai rundingan tersebut. Dia tak join. Okay. Memang nama dia orang Cina lah. Sebab dia kan memang ni pelombong Cina. Gihin dan Haisan memanglah sebab dia pelombong Cina. So, inilah dia gambaran perjanjian yang dilakukan oleh Raja Abdullah, Ngah Ibrahim dan juga adanya Andrew Clark kat sini. Buat perjanjian Pangkor. Jadi itulah berlaku guna perjanjian. Begitu juga perjanjian British Sungai Ujong. So bila British dah dapat Sungai Ujong tu, dibuat perjanjian. Antara syarat perjanjian itu iaitu apa? Okey, kita buat perjanjian ni. Since kamu dah menang kan Datuk Kelana. Kami ni British, Datuk Kelana, kami dah bagi kamu menang. So kita buat perjanjian antara kita Okey. So Datuk Kelana kata apa? British kata apa? Okey Datuk Kelana, you kami iktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong. Yes, you are the leader in Sungai Ujong. It's okay. You boleh ambil lah. Boleh ambil sebagai leader Sungai Ujong. It's okay. Tapi kami dapat apa? Kami mahu berkuasa penuh untuk pungut cukai di Sungai Linggi. Wah, lagi bijak British. Sebab dia kata apa? Okey Datuk Kelana, you dengan pelombong-pelombong yang ada di sini, pelombong Melayu, pelombong Cina apa semua, you keluarkanlah biji timah, tak apa. Kan? Tapi kami nanti akan letakkan pungut cukai di mana? Di Sungai Ligi. So nanti you all bawa biji timah mesti lalu kat kami. So bayarlah cukai. Itu je. Ini yang kami nak. Ini je. You see? Bijak. Nampak? Seolah-olah macam apa? Macam let's say contohlah, ini contohlah nak juga ada contoh kalau cikgu pemikiran cikgu lah kalau cikgu nak jadi cepat kaya kan, cikgu tak nak minta apa-apa. Cikgu minta apa tahu dekat kerajaan? Kalau kerajaan bagi peluang lah kan. Okey Cikgu Rafi, kamu nak apa? Kami Kerajaan Persekutuan Malaysia, kami akan beri saja tunaikan apa yang kamu minta. Nak duit 1 juta, kemudian nak rumah banglo 5 juta apa semua, kami boleh bagi. Cikgu cakap tak nak. Habis cikgu nak apa?
berikan saya satu saja. Apa dia? Berikan saya Plaza Tol Sungai Besi. Plaza Tol Sungai Besi. Itu je. Saya nak Plaza Tol Sungai Besi. Kenapa? Tak apalah, bagi je lah kat situ. Saya satu je, tak apa. Yang lain nak ambil lah kerajaan. Boleh? Oh, boleh. Kalau katakan kerajaan kata boleh, cikgu untung banyak. Bayangkan Plaza Tol, Plaza Tol Sungai Besi tu punyalah banyak orang lalu lalang. Memanglah nampak bayar RM1 akan ataupun RM5 semua kan. Korang tahu satu tol tu sehari dia orang boleh dapat RM100,000 kot sehari. Sehari RM100,000 kot. Pergi balik lagi tu. Collect kiri kanan. Sehari. Kan? Kalau kerajaan tanya berapa lama nak pegang Sungai Besi? Tak payah lama, 10 tahun cukup, 10 tahun, 10 tahun. Nampak tak? Apa lagi? Okey, apa lagi? Tak payahlah kan. Korang lalu tak payahlah. Yang lain-lain lalu kenalah kan. Nampak? Jadi, kita nampak apa tau? Jadi, kalau kita lihat apa? Iaitu, nampak tak? Itu sebenarnya British. Dia dapat Sungai Linggi pun tak apalah. Sebab apa? Boleh kutip cukai. Kapal lalu dia tak payah fikir korang nak bawa macam mana, nak bawa apa biji timah lah, nak bawa keluar berapa banyak, kesusahan sampan tak ada, apa tak ada apa semua. Itu kami tak nak fikir. Kami tahu kami nak kutip cukai je kat sini. Nampak tak? Macam cikgu lah. Nak ambil apa Plaza Tol Sungai Besi je. Cukup lah Sungai Besi je. Jalan raya semua nak ambil. Sil nak ambil sil. RNR ambil. Cikgu nak Plaza Tol Sungai Besi je. Dia punya untung kau. Macam itulah gaya pemikiran. Boleh bayangkan tak? Boleh bayangkan itu kebijaksanaan mereka yang kita dah tahu. Oh, macam tu punya. Okey, ke ada Plaza Tol lain yang lagi kaya yang boleh buat duit lagi? Ada ke? Tak ada kan? Rasanya Sungai Besi tu paling lama kot. Nak buka tol sendiri macam ni. Untung. Memang untung. Buat tol ni untung. Kan? Bagi orang lalu lalang je semua kan, kemudian kau tahan je. Tak payah fikir pun jalan rosak apa semua. Lalu lalang kau tahan je. Bayar. Kan? Yang dekat-dekat tak apalah. Daripada JB nak ke KL, dia punya tol saja bayaran tu dah berapa ringgit dah. Kan? Lama. Untung bersih. Sedang kerja. Okey, Ayu tanya, apa function tol? Tol tu sebenarnya nak cerita ke? Ceritalah Sebenarnya tol ni, sebenarnya kamu tahu tak nak buat jalan raya lebuh raya tu, kan? Kamu tahu tak sebenarnya nak buat lebuh raya tu kos dia berjuta-juta. Difahamkan untuk 1 kilometer dia punya kos mencecah 1 hingga 2 juta. Untuk lebuh raya yang 1 kilometer. 1 hingga 2 juta. So bayangkanlah kalau lebuh raya tu sampai 100 km, 200 km, 300 km. Nak pergi Penang 500 km. Kau darab 500 darab 1 juta? Tak ke 500 juta nak buat highway tu? Yes, betul. 500 juta. So dengan 500 juta tu murah gitu. Tapi masalahnya mana ada company yang ada duit sampai 500 juta nak buat? Jadi siapa yang akan bayarkan kos itu? Kerajaan akan bayar. Kerajaan yang akan bayar. So yang company tu tolong banner je. Kemudian bila company tu dah banner, company tu dibenarkan untuk apa? Untuk buat tol dan kutip cukai. Untuk apa? Untuk bayar balik duit kepada kerajaan. Okay. Okay. Yes, itu sebenarnya bayar balik kos tu kepada kerajaan. Yes. Okay. Bagus. Soalan-soalan kebat tu bagus. Ada duit pun jalan berlubang. Memanglah Wuskor. Jalan berlubang tak ada kena dengan duit. Takkan kau nak timbuskan lubang tu dengan duit? Tak ada. Okey. Taklah. Kan. Highway jaranglah berlubang. Pakai apa ni? Wuskor.
Kau ni lurus sangat lah Uskor. Okey. Baik. Kita lihat. Okey. Perjanjian British Selangor. Ni salah satu perjanjian British Selangor ya. Okey. Perjanjian British Selangor iaitu apa tahu? Antara syarat perjanjian, okey. Kita akan lihat. Okey. Okey. Antara syarat perjanjian iaitu British akan membantu Sultan memerintah negeri. Uish, bantu perkataan dia. Dan British menghantar J.G. Davidson untuk menetap di Klang dan Frank Swettenham menetap di Langat untuk membantu pentadbiran kerajaan negeri Selangor. Itu perjanjian. Begitu juga satu lagi perjanjian British Pahang. 1887 di mana antara syarat perjanjian antara British Pahang ni iaitu British akan menempatkan wakilnya sebagai pegawai konsul di Pahang. Pegawai konsul. Konsul ni maknanya pegawai penasihat. Ya, penasihat sultan. Dan British akan menjaga keamanan di Pahang dan Pahang tidak dibenarkan untuk membuat perjanjian dengan kuasa lain tanpa kebenaran British. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, melalui perjanjian, British telah mengikat persetiaan pemerintah tempatan untuk menerima nasihat British dalam hal ehwal pentadbiran dan ekonomi di negeri Melayu. Yes, betul. Maknanya keempat-empat negeri ni, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang telah dikongkong oleh British, kerana British telah menempatkan residen-residen British di negeri-negeri ini. Sebab apa? Salah satu syarat residen British itu apa tahu? Sultan kena ikut nasihat residen. Sultan tahu dalam perjanjian dia tulis apa tahu? Sultan kena ikut nasihat nasihat residen British. Kena ikut, kena ambil nasihat itu. Kecuali yang melibatkan isu-isu yang melibatkan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Habislah. Pentadbiran dikongkong oleh residen. Nampak? Simple je pakai desakan, ugutan, buat perjanjian, habis kantoi. Jadi kita punya kesimpulannya apa tahu? Ingatlah bahawa kita jangan mudah terpedaya dengan apa? Dengan kuasa-kuasa barat dan juga orang-orang yang sentiasa ingin mengambil kesempatan terhadap diri kita. Ingat tu. Baik, so dengan itu cikgu sebenarnya kita akan tamat 5.45 sebab tadi kita mula lambat dalam 4 suku sebenarnya. Tapi kita akan tamat 5.45. So sementara itu, ada tak sebarang soalan ingin ditanyakan? Silakan kalau nak tanya apa-apa. Nak tanya apa-apa silakan. Ada ke tak ada? Bagus. Boleh faham boleh faham ya. Tak ada sangatlah. Bagus. Faham dulu, rasaikannya, rasai dia punya tekanan dan juga kegeraman, rasai juga kita punya frust dengan apa yang berlaku terhadap negara kita yang dilakukan oleh British. Rasakan dulu. Negara lain tak ada biji timah ke? Ada. Ada. Seperti di Thailand, seperti di Indonesia ada. Ada. Amerika ada minyak wangi ke? Ada minyak ke? Oh, petrol ada. Amerika ada petrol. Darah tinggi? Taklah. InsyaAllah. Doa-doakanlah supaya kita semua sehat sejahtera sampai bila-bila. Betul. Arab paling banyak. Betul. Paling banyak minyak. British datang sini bukan nak ambil minyak kita. Tapi British